Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam yang mengimamkan salat subuh kita sebentar tadi, yang dikasihi Tuan Bilal dan Tuan Siap, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Majaya, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini tuan-tuan kita ditakdirkan untuk berada di dalam rumah Allah. Kita mai masjid, kita mulakan langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini 1 Syaban. Sama ada kita tahu ataupun kita terlepas pandang ataupun kita belum tahu, hari ini adalah 1 Syaban setelah berlalunya 30 hari dalam bulan Rajab. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk doa yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi. Allah berkati kita di bulan Rajab, Allah berkati kita di bulan Syaban, dan Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan. Bulan Syaban ini tuan-tuan pun sedia maklum bulan yang ke-8. Kalau kita kira Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampailah di Syaban. Bulan Syaban ini adalah bulan yang ke-8 dalam kalender Islam kita, takwim Islam Hijri. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antara peristiwa yang pernah berlaku pada bulan Syaban ini kita sedia maklum, iaitu pertukaran arah kiblat. Arah kiblat kita mula-mula bukan tanah Masjidil Haram awal-awal dah. Mula-mula kita semayang tanah ke Masjidil Aqsa. Kan sehari dua ini kita dengar ceramah Isra wal Mi'raj, bagaimana Nabi daripada masjid ke masjid, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk terima perintah sembahyang yang Allah undang, Allah jemput Nabi, Allah panggil Nabi. Kalau perintah-perintah yang lain, contohnya wajib puasa, ayat itu turun kepada malaikat Jibril, ayat perintah tu, ayat yang suruh kita puasa ni. Turun ayat Quran tu kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi. Sebab itu wahyu. Ayat yang kata suruh tutup aurat, perintah Allah kata tutup aurat, ayat itu pun turun kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi. Apa yang jual sekalipun kecuali satu perintah saja. Perintah sembahyang punya hebat. Perintah sembahyang ni Allah jemput Nabi ambil dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ni. Nabi Allah undang untuk ambil perintah sembahyang ni, yang kita pun semua tahu, tiap-tiap tahun dengar ceramah Isra wal Mi'raj. Berapa waktu Ustaz? 50 waktu. Semua kita tahu. Anak-anak kita mengaji kafar tentang itu pun Ustaz dia cerita dah. Mula-mula sembahyang Nabi terima 50. Turun kepada langit yang bawah, langit yang bertemu dengan Nabi. Turun kata Nabi Musa, wahai Muhammad, berapa terima sembahyang, berapa terima perintah apa sembahyang, berapa waktu? 50 Muhammad, banyak. Minta Allah kurangkan naik. Nabi Muhammad naik, ya Allah kurangkan 50 ni. Allah kurang 5 jadi 45 bagi tinggal. Turun-turun kata Nabi Musa, tinggal berapa Muhammad? 45 pun banyak. Naik lagi, minta Allah kurang lagi. Kalau 45 ni gaya tak
Sekali Nabi ni 5 Allah orang. Turun naik 9 kali Nabi naik, tinggal badan 5. Gaya nak turun, Nabi Musa tanya lagi, Muhammad tinggal berapa? 5 waktu tinggal. Hari ini kita semayang. Naik lagi Muhammad, aku dah malu bertemu dengan Allah. Aku dah malu dah. Sebab apa? Aku dah 9 kali dah berulang balik naik. Malu dah dengan Allah, kata Nabi Muhammad. Turun Nabi bawa 5 waktu tu. Yang kita semayang ni, yang asal 50. Tu pun ada orang dengan ceramah besar hebat. Saya baru tahu Ustaz, mula-mula kita semayang dapat 50 Ustaz. Nabi turun naik 9 kali Ustaz kan. Tapi yang kali ke-9 tu Nabi kata malu dah, nak naik dah. Ustaz tu cerita. Tapi Ustaz saya nak beritahu satu Ustaz. Awak Nabi pun malu tak kena gaya Ustaz masa tu. Awak kalau Nabi naik sekali tak bayar. La ilaha illallah. Ni bau kayu tengah, 2 belakang bau letak. Nabi naik sekali Ustaz 5 tak bayar kita. Ni Nabi malu tak kena gaya. Boleh kata begitu. Kita kata 5 waktu Allah kurangkan, jadi 5 tu asal 50. Waktu Allah kurangkan, tapi pahala tetap sama macam 50. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mula-mula kita semayang ni halal ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Di Palestin yang Nabi pergi. Tapi oleh kerana tuan-tuan, orang Yahudi mengejek Nabi Muhammad SAW sebab mereka pun ritual agama mereka, cara ibadat mereka lah pun tak nak kasih juga. Tengok Muhammad tak ada modal dah, pun semayang tak nak kita juga. Tuan-tuan, Nabi berdoa hampir sebulan kata sahabat. Nabi berdoa hampir sebulan, mintalah ya Allah mintalah sesuatu ya Allah. Maka semayang asal tak ada kata goyang, semayang zuhur. Tengah semayang tukar arah kiblat. Wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa Muhammad tukar. Perintah situ suruh Nabi Muhammad kali. Tuan-tuan, di Madinah ada masjid kiblat lain, masjid 2 kiblat, tapi taklah orang semayang kalau kiblat sana. Tapi nampak tak? Asalnya Masjid Al-Aqsa ni tanah belakang tu, semayang tanah kubur je lah, tanah kubur kita ni, tanah sana. Bila Nabi pusing 180 darjah lah kan, pusing tanah depan. Itu kiblat yang bertukar pada bulan Sya'ban sebelum Nabi wafat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa itu berlaku pada bulan Sya'ban. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan pada bulan Sya'ban juga kita ada satu lagi, iaitu nanti 15 Sya'ban, iaitulah nisfu Sya'ban, separuh pada bulan Sya'ban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu orang tua-tua dulu buat sampai sekarang lah. Amalan bagus, silakan buat baca Yasin 3 kali, minta hajat kepada Allah, bagus. Kekalkan lah tuan-tuan, baca Yasin 3 kali. Ada orang tahu main mana ajaran ni tak apa, nak buat tak mau buat sudah. Kita kata kaja yang tak mau. Kita bukan nyanyi lagu 60-an baru ni Sya'ban. Kita Yasin 3 kali. Tapi nak beritahu, tahu nak ambil 3 kali itu tuan-tuan, mula-mula hutang kau 1. 3 kali. Saya pernah pergi satu masjid kita Ustaz, saya di Mak Mandin. Malam 10 Sya'ban kata ya orang tak apa dah. Tapi sebelum kita nak kuliah ke apa Ustaz, kita baca Yasin 3 kali dulu, kami tradisi sini lah. Tapi kalau Ustaz tak mau tak apa dah, saya kata bagus ya. Kalau macam tu Ustaz ini kepala. Saya kata tak apa. Lama dah tak mau apa lagi Yasin 3 kali. Mula Yasin tak mau habis, tahun habis 80 ayat. Buka hutang jumpa atas hangat. Habis pula yang kedua hutang buka pula sampai 4 lama hutang buka hangat. 3 Ustaz kata sampai hutang kedua kata dah saja buka sendiri.
Tahu nak pergi 3 tapi pahala besar, mudah-mudahan kita dapat minta Allah hajat kita Allah kurniakan. Malam nisfu Syaban, orang tua dulu pun bagi tahu kita mudah-mudah jangan faham. Malam itu tak buku baru ni. Oh mudah-mudahan tak buka buku baru apa pula, tukar buku lah. Malam nisfu Syaban kita pun faham daripada zaman kita dulu. Malam nisfu Syaban dia sin 3 kali tukar buku. Silakan. Apa juga pahaman, tapi ada hadis Nabi menyebut tentang kelebihan malam nisfu Syaban pada 15 Syaban. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita menggunakan kitab 40 hadis akhlak mulia. Hadis yang kita baca pada malam ini tentang silaturahim malam-malam pagi ini. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yusata lahu fi rizqi wa yanza'a lahu fi adhabi falyusil rahimah. Hadis 2 baris pada lakukan. Kita dah habis 7.5 lebih kurang. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mahu diluaskan rezekinya, siapa nak rezeki melimpah luas, rezeki luas bagi diri dia, murah rezeki dia, dan dipanjangkan umurnya dengan keberkatan. Siapa nak umur panjang dengan keberkatan dan luas rezeki, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Menghubungkan silaturahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, silaturahim ni apa dia? Mana-mana adik-adik kita ingat, mana-mana kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita nun jauh di sana, tak mana pun kita ingat. Zaman now zaman canggih, boleh telefon, boleh hantar mesej, boleh video call. Sahabat kita dulu sekali duduk sini Almau, lah pindah lah ke Johor Bahru. Jauhan, bila lah nak jumpa tak tahu, tapi lah mudah. Internet pula tak jenis murah pula, telefon dia pula ada juga. Kita pun berhubung, iaitu silaturahim. Kita dibalik 4 orang dari balik kita asal 5 simpan satu dah. Merata tu di Sabah seorang dari balik kita. Pergi kerja askar di Sabah, nikah orang Sabah, duduk di sana. Dulu payah balik, kalau senang balik pun tak balik sangat. Seronok duduk di sana. Balik pergi Almau pun bahasa pun dah macam bahasa tukar dah sana. Maka kita hubungkan silaturahim, maka Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita dengan keberkatan. Baik, seorang itu menjadi banyak dengan keluarganya, maka ia akan menjadi kuat bergabung bersama dengan mereka. Dan seorang ini dikira lemah walaupun ia sendiri sangat kuat apabila bersama. Biasanya sangat lemah walaupun ia sendiri sangat kuat apabila ia berseorangan. Biasanya satu keluarga mempunyai beratus ahli, abang ipar, adik ipar, pak long, pak mak, pakcik semua, pak makan. Bila berhimpun, dia jadi meriah untuk silaturahim. Biasa orang buat lepas raya, himpunan cucu cicit haji dolah menara, berhimpun di Lunah, maka berhimpun adik-adik. Hari itu di Sempat Petang Buluh ada satu keluarga tu punya ramai adik-adik mereka. Ayah mereka nikah lah 2, 3. Ibu ni tapi baik berhimpun semua. Sembelih lembu sekor. Tak banyak orang adik-adik saja, cucu cicit. Pak Husin nak buat nama, buat minum sab-sab, majlis silaturahim, akad mai daripada Pahang, daripada Negeri Sembilan yang duduk di Felda Palung, Felda Jengka apa lain. Berhimpun silaturahim. Oi harga gigi pun tak ada rambut pun beruban putih semua, hitam tak ada dah. Tinggal kampung 40 tahun berhimpun semua. Dia akan jadi kuat silaturahim. Saya pernah tengok ada satu keluarga, kalau dia kenduri, tuan-tuan kenduri kahwin, dia tak payah catering, tak payah. Anak menakan adik-adik berhimpun masak kenduri kahwin. Bukan kenduri Allah hasil sikit,
Yang tu kata hebat kuatnya kita, jangan berpecah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, dan biasanya pula dari sekian ahli keluarganya ada yang bertani, berniaga dan macam-macam pula. Maka ketika itu janganlah kita tunjuk action, jangan kita tunjuk bahawasanya kita hebat di sudut harta, di sudut pangkat. Semua ni kita akan tinggal nanti. Ada yang tinggal di kampung, ada yang tinggal di bandar, ada yang tinggal di kereta, ada yang federal, ada macam-macam kota tempat duduk ni. Maka bila berhimpun sekali, itulah silaturahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Orang yang baik dengan orang sampai dia dah mati pun, tuan-tuan, dikenal, diingat. Macam tu lah. Tanya Pak Long kita, kalau dia ada ni, kalau pergi rumah dia, tak boleh balik selagi tak makan nasi. Orang tanya kita. Walaupun kita mati dah, anak-anak menakan tetap mendoakan kita. Ada buat menakan hak cengih dengan anak menakan. Nak hubung silaturahim apa? Anak menakan pun menjauhkan diri. Jangan. Lah kita kuat lah jekah. Anak menakan. Jekah ni bagi satu hari ni kita rumah apa tak ada. Dua atas kakinya orang pun tak apa pengawal. Siapa nak boleh silaturahim dengan dia? Namun begitu, orang yang baik, orang yang sentiasa akan dikenal walaupun dia sudah mati, meninggal dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagi salam, bagi senyumkan sahabat kita pun silaturahim pula nama kan? Memang masuk apa? Orang yang masuk Islam setelah dapat hidayah umpama dia Hindu asalnya, dia Cina, Buddha, dia agama Hindu, dia agama Buddha, tapi dia masuk Islam. Tapi dia tak boleh putuskan hubungan silaturahim dengan keluarga dah. Ni tu ayat Cina ni, dia main. Bapa ramai, ada siapa yang penceramah Ridwan T. Abdullah, dia cerita kalau dia balik rumah mak dia, ayat Cina ke apa, dia bawa periuk belanga sendiri, tapi tak ada tunjuk sangat. Dia masak mak dia sampai faham. Kalaulah dia kalau balik kampung, dia akan masak mak dia menunggu-nunggu masakan isteri dia. Itu yang faham. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita baca silaturahim pagi ni. Ada yang tinggal di kampung saya tu, tuan-tuan nak saya tengok di masjid, boleh buat program. Nak abang kata silaturahim ni adik-adik apa? Semua orang yang terlibat. Maksudnya silaturahim ni kita bukan sekadar keluarga dengan sahabat kita, dengan penduduk kampung bersilaturahim ni. Ada setengah tempat tuan-tuan di sampai tahap bila mana nak buat apa-apa kita tak boleh. Jangan berpecah untuk supaya kita orang kita kuat dan kita boleh selesaikan apa sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, paling afdal kita bantu anak orang yang ada hubungan dengan keluarga kita dulu. Memang kita nak silaturahim, kita siapa nak hantar bantuan banjir ke Kelantan, siapa nak bagi duit, siapa nak bagi ni. Sekali banjir di Selangor, banjir di Pahang, ini sebagai silaturahim kita, saudara seagama kita. Kita pun kata ada, kita bagi 300 duit dengan segala-gala makanan pun kita beli, semua kita beli. Tapi kita adik-beradik susah, kita tak tahu, tak kenal. Abang kita susah, abang kita ni orang kata apa, memerlukan bantuan. Dia pilih jalan tu, biar pindah Ustaz. Ni banjir Pahang, banjir Kelantan, Terengganu, duit bubuh per-300, 400. Tapi adik-adik kita sendiri susah. Duduk di lunas tu susah. Adik-adik kita sendiri duduk di Puan Puntang susah. Sekali pun kita tak tolong tahun ni. Hati-hati, tak kena di sudut orang kata pertolongan. Afdalnya pilih adik-adik itu. Kroni Ustaz dalam bab ni bukan kira kroni, yang ada hubung darah dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan masuk syurga tanpa hisab. 3 golongan ini akan masuk syurga tanpa hisab. 3 golongan ini ada tak pada diri kita di Al-Quran? 3 golongan ini akan masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama, orang bagi ikhlas di dalam ta'ala. Dia tolong orang ikhlas di dalam ta'ala, tak ada harap bantuan.
Kita ada kenduri kali di masjid, ada. Tak apa, saya tolong. Saya tak ada jawab ni. Daripada mula basuh ayam, basuh semualah apa-apa, upaya bawang apa, nak isi semua. Saya tak ada salah. Alhamdulillah, kata pengurusi masjid, silakan. Lagi siapa lagi nak sukarela ni? Saya Pak orang. Oi, kita kuat dah. Polisi semua habis makan dah. Kuih. Ayam seorang 4 ketui, daging bersama 3 ketui, ayam asam. Orang tanya, orang nak makan ni? Kuih apa? Siapa yang polisi bawa mula-mula ni? 5 orang ni lah. Hampa main tengok saja. Hak ni memberi pertolongan, tak ada ikhlas, tak ada termasuk dalam disebut yang kita sebut ini. Hang tolong sebab ada sesuatu. Macam tu juga kita bantu orang bersilaturahim, kita tolong orang tanpa menyebut apa timbal balik, apa yang dia tidak dapat hasilkan kita. Jangan, sebab kita lidah kita ada Allah ni atur rezeki kita. Ni walaupun kata pertama sekalipun kita bagi duit ke orang bantuan ni macam kita belum kita sabar orang yang miskin yang terima tu, apalah saya nak balai tuan, saya tak ada apa, tolong doa saya aja. Tu pun ada ulama kata kita mengharapkan sesuatu daripada dia. Ustaz, saya tak minta balik, saya tak ada doa aja. Serah dia akan doa, kan kita kata doa adanya. Ni ambil apa ni bantuan. Dalam ni ada RM50, ada barang dapur. Tapi ingat 15 hari bulan cap kita dua atas sekali, nombor 1. Ini lillah ta'ala kata tak ada. Kita tak sebut siapa tak apa, tuan Allah kata Allah. Orang yang 3 golongan masuk syurga tanpa hisab, memberi ikhlas lillah ta'ala. Ni dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi tengok orang bercucuk tanam. Tanam belah kanan, tanam belah kiri. Berani belah kanan, tanam kiri, ada dah. Tumbuh hasil dah, tumbuh dah. Nabi kata malaikat Jibril, wahai Jibril, ni siapa? Tanam belah kanan, tanam belah kiri. Berani belah kiri, belah kanan tadi. Tumbuh dah. Tuan-tuan ada tanah lebih rumah sikit, beli anak pokok belah di apakah bakti pertanian mesti ni. Ada anak pokok belah? Kita ada. Saya nak tanya satu soalan dulu sebelum saya beli. Ada tak kawan? Ada tak saya tanam pokok belah hari ni, minggu depan dah buah dah. Dia dapat dong lemang tu. Mana ada orang tanam pokok belah hari ni, minggu depan dah buah dah. Kalau kita bulan depan pun tak tahu. Tunggu apa tahun baru dah buah ni. Ni Nabi tengok tanam belah kanan, tanam belah kiri. Masa peristiwa Isra, belah kanan ni dah tumbuh hasil seketika. Nabi bila tengok macam tu, kan ditemani oleh Jibril. Wahai Jibril, wahai malaikat Jibril, ni apa ni? Tanam belah kanan, tanam belah kiri. Belah kanan tumbuh dah seketika. Wahai Muhammad, macam itulah gambaran orang yang suka bersedekah, bagi apa yang dia ada. Allah balas segera balasannya. Lillahi ta'ala, ikhlas pada Allah Ta'ala. Tangan kanan bagi, tangan kiri datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang dia tak mau tahu dia bagi, dia tak mau tahu dia bagi. Dia ambil nama akaun Masjid Al-Mu'tairah, dia transfer pelan-pelan. Setiap hari RM10. Dia transfer banking pada tabung. Dia niat untuk pahala mak dia, pahala arwah ayah dia, pahala arwah ni. Dia niat macam tu. Siapa mati, dia tak mau. Dia tak pupuh lantung pun orang tengok. Ni aku terus banking terus, dia tak beda rumah. Orang bagi tangan kanan, tangan kiri, tak mau, tak tahu. Terpulang pada dia ikhlas macam tu. Tuan-tuan, ada orang kata, Ustaz, kalau saya bagi ni Ustaz, saya balik, saya fikir balik. Saya kata, jangan macam tu. Saya bagi, saya fikir balik Ustaz, balik itu. Saya kata, macam mana saya tak faham? Ada orang saya cuba lah Ustaz, saya cuba. Bawa hari itu di masjid 12 hari, bawa 12 hari. Memang nak bubuh 10
10 Ustaz, RM2 tu memang tinggal lah dalam poket. Saya bila nak datang ke Masjid Al-Qadir tu, dia jadi berat. Nak angkat 10 tu jadi berat. Dua dia bisa. Sebab saya ikhlas buat tu ya. Orang kata, dia kalau bagi 10, dia kata, saya nak bagi 10, balik tangan tak atas dia. Macam mana aku boleh bagi 10 hari ni? Kalau biar sikit lagi, demam 2 hari dah. Allah. Apa yang tahu tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan masuk syurga tanpa hisab ni yang kedua sama. Orang yang suka menghubungkan silaturahim. Adik-adik dia ada waktu sampai dia pula pegang sama tu. Ni 10-11 hari ni lah kenduri mata ni. Ni silaturahim kita ni. Di samping Allah bawa undang kita, tapi itu silaturahim salah satunya. Ada orang tu kena kenduri kalau 7 lagi. Tentu bayangkan 7 dia ni. Atau kau salah ni apa ni si papa tasik junjung kena panggil pi papa tasik pi junjung pi. Dia tadi Sungai Bakar pada satu dulu dia kata pi 2 3. Kata Al-Ajab satu Sungai Aceh pada Sungai Aceh pada. Betul dia tak ada lagi satu lagi las di Bagan Serai. Kata duduk di Almor dia pergi Bagan Serai. Pergi makan jumpa kawan-kawan sembang ke dia aku balik singgah Subaidah Allah. Selebih musliman yang dirahmati Allah. Singgah masih kadang pun buat lain. 5 kenduri pun balik dapat sebab juga tuan. Tapi bagus tak? Ni kita kenduri banyak ni ada. Hak jauh-jauh tak payah Allah Ustaz. Tu dia memang syakak. Berat bagi kita nak pergi. Tak apalah. Hak dekat-dekat insya-Allah. Saya pernah tengok cerita kat tuan satu orang. Saya pergi, dia meninggal. Jemaah masjid kan tuan, jemaah masjid bagus, orang baik. Bukanlah pengurusi, bukanlah rezeki, tapi dia memang jemaah mengaji. Tu hari saya meninggal, orang tak beritahu saya Ustaz, Pak Leh meninggal, Pak Leh mana? Pak Leh masjid kami. Lepas balik sekolah, saya pakai baju sekolah untuk pergi ke Lahore. Simpan, tak jauh. Saya tengok orang punya ramai semayang jenazah. Jadi orang kaya apa dia? Kata penduduk ada jawatan besar, pakar orang. Memang saya paling jauh. Bayang-bayanglah habis yang Denmark. Saya tempat ni dulu kerja apa? Tak ada kerja kampung saya. Kerja kampung. Dah orang. Ustaz tengok di masjid. Masa di rumah Ustaz punya ramai orang. Saya kata, apa kelebihan? Maksudnya dia dulu ada orang kedai. Dah. 2 benda saya cerita Ustaz, sudahlah 2 kata tu orang masjid. 2 benda yang saya cerita Ustaz. Satu yang pertama, kalau kenduri Ustaz, kalau 7 ke 8, semua 8 dia akan pergi. Kalau ada kematian Ustaz, dia tak mau buat kerja apa tu, dia akan ziarah sampai habis orang talqin. Dia bukan datang duduk atas pangkil macam talqin dah. Dia menghormati semua orang, silaturahim yang kuat. Maka Allah gerakkan hati orang untuk pergi di hari kematian dia. Orang tanya pula, untuk apa ramai-ramai? Setiap orang mendoakannya. Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Orang ramai-ramai nanti Ustaz, ayah sampul. Tak ada sampul lah. Nani? Dulu ada lah. Dulu ada. Ada satu tempat, mayat-mayat, ada sampul. Allah ramai. RM4 dulu, RM4. Sekali angkat RM1. Dia pakai dia angkat RM4 dulu. RM4. Tuan-tuan, 5 kematian 20 itu. Seminggu tak ada kematian, geng semayang-mayang demam. Seminggu semayang. Jadi abang lebih orang. Gitu. Yang ketiga, siapa masuk syurga tanpa hisab, yang suka memaafkan orang lain sekalipun dia mampu balas. Orang zalimi dia tak balas. Kami saya habis kuliah umrah di Singapura. Satu orang jemaah umrah dengan saya tu. Tunggu saya di surau tu kuliah tu orang muslimat. Dia ada. Saya tak bang, main mana? Kita di sini saya main kuliah Ustaz. Oh, saya nak sembang sini Ustaz. Tak apa. Jom kita pergi ayah bang. Minum-minum dia cerita kat saya. Dia kata Ustaz, baru ni saya kena tipu.
Orang tipu saya 80,000. Kita biar betul ya? 80,000 saya orang tipu saya. Kita bang dapat duit mana? Saya jual rumah di Kuala Lumpur tu, saya di Kuala Lumpur. Jual rumah tu dapat dah beli ke 80,000. Orang tahu, orang kata anak mereka dah. Ni ada orang dah buat kedai, kami beli barang siap-siap setup semua. Ni kita berapa semua? 80,000 siap semua hang ni. Tak dan habis bangku bubuh rock pun belah kawan tu dapat duit. Di mana tak tahu. Saya bang buat report tak apa lah Ustaz, nak buat macam mana. Yang tu nampak kata saya nak buat report kami kita orang masjid pun orang masjid kata orang tu macam tu lah. Buat belah itu orang ramai dah buat tipu dah. Itu apa asal dia nak buat apa lagi tindakan apa pun nak bagi apakah tiga lain ke apa lah. Dia tak payah Ustaz. Tiga lain ke 7 lain ke tak payah lah. Saya pun bila dia tak payah. Saya pun tak payah. Saya fikir satu ya Ustaz, saya doa, saya dizalimi, saya dinaya supaya Allah tunjuk jalan yang betul kepada dia. Kalau dia ada duit bagi dia ni bagi layak lah kat saya Ustaz. Bagilah dia apa yang ada pada dia. Supaya Allah tunjukkan tu. Saya kata bantau doa orang yang kena zalim, kena layak mustajab doa dia. Hati-hati bang. Abang doa apa? Doa suruh trainer saya nak ni takut kena semua ni. Saya doa minta Allah tunjuk jalan betul kepada dia. Kalau ada duit balance saya tu boleh betul saya pun tak apa dah. Semudah abang kata, Ustaz yang kerja. Kena aku. Kita ajak memudah. Apa kata apa? Orang zalim kan dia, orang naya kan dia kata tak apalah. Mungkin itu jalan bagi dia tapi jalan tak betul. Dia cool tenang macam tu. Tapi payah nak jumpa orang macam tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, apatah lagi dengan mak ayah sendiri lagi lah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada sebut golongan yang dilaknat, dibenci oleh Allah Taala siapa? Dia benci mak ayah dia sendiri, dia benci mak ayah dia sendiri. Tak boleh. Orang putih hubungan adik-adik sebab harta. Sebab apa tak tengok siapa adik-adik sebab harta. Hati-hati. Golongan ini tak masuk syurga, susah. Nabi SAW pernah beritahu satu hari, ramai-ramai ni bangkit, Nabi kata bangun. Bangun orang yang memutuskan hubungan keluarga dengan adik-adik dia. Sebab Nabi kata malaikat tak turun rahmat sekarang ni. Bangkit seorang keluar. Tak lama mai pula Nabi tanya, ke mana kamu tadi? Ya Rasulullah, aku dengar rahmat Allah tak turun. Aku ada ibu saudara sekalian yang aku biarkan dah sekian lama dah mengatakan dia tinggal gitu. Dia pergi mohon ampun, minta maaf segala salah silap apa semua, baru dia main. Kata Nabi, aku menyaksikan rahmat Allah turun mencurah-curah bagi orang yang tidak memutuskan silaturahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah Nabi yang ada orang yang umurnya tinggal 3 hari lagi. Tuan-tuan, umurnya tinggal 3 hari lagi. Lalu malaikat Israel ni tuan-tuan nak tunggu. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hanya tinggal 3 hari lagi. Malaikat Israel pun standby nak untuk ambil nyawa dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak lama kemudian tuan-tuan ada lagi jadi. Nah maka diberitahu kepada Nabi Ibrahim ketika itu, diberitahu kepada Nabi Ibrahim ketika itu bahawasanya umur sekian-sekian kawan ini tinggal 3 hari saja. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim lepas dia tengok kawan tu ada lagi. Lalu Nabi Ibrahim kata, ya Allah, aku diberitahu umur sekian kawan ini tinggal 3 hari lagi. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, betul asal dia tinggal 3 hari. Tetapi dalam masa sebelum 3 hari kematian tadi, dia pergi jumpa orang sama seolah-olah dia tahu dia nak meninggal, seolah-olah. Maka ketika itu kata Allah, dengan rahmatku aku sambung lagi umurnya. Aku sambung lagi umurnya dengan sebab silaturahim ini. Banyak para ahli ulama seolah-olah dia tahu nak meninggal dunia. Imam Ghazali umpamanya, sebelum malaikat Israel ambil nyawanya, dia mandi siap-siap, dia pakai baju lawa-lawa, seolah-olah tak lama meninggal Imam
Al-Ghazali. Begitu juga para alim ulama macam tu, seolah-olah dia dah tahu dia akan pergi pada masa terdekat macam tu. Satu orang ni dia dah zaman Nabi Ibrahim ni 3 hari bila Allah bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, terkejut Nabi Ibrahim selepas 3 hari ada lagi. Maka kata Allah, sebelum 3 hari tadi meninggal, dia dan jumpa kawan ini, maka aku tambah lagi umurnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka antara bahasa apa dari zaman muda kan tanya apa di balik kita walaupun jauh di mata, jangan kita sangka bila kita sembahyang, puasa, zakat, haji ni confirm dah masuk syurga, betul? Sebab banyak lagi amalan yang mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah. Sembahyang, puasa, zakat, kita haji, umrah, kali-kali ni betul tak? Amalan besar, pahala. Tapi ada lagi tuan-tuan, pahala amalan yang tinggi darjatnya di sisi Allah. Antaranya kita menghubungkan silaturahim dengan ibadah kita, dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat andai kita. Hak lama-lama dulu ni jumpa balik. Hak lama-lama dulu berapa puluh tahun dah tak jumpa, 40 tahun tak jumpa balik. Reunion, jumpa balik. Adik-adik kau jumpa kawan-kawan apa dulu mengaji high school, sekarang ni mengaji high school sekali, jumpa balik. Umur 50 baru jumpa balik. Itu saya kata tu, bila umur 50 ni persoalan-persoalan ni hang cucu berapa orang nak tanya, ambil ubat di mana, mesti tanya ubat. Itu ambil ubat di mana. Umur 50-an kan, ambil ubat. Aku Xavier. Ini Azhar. Aku duit tak ada, pencen pun tak ada, vitamin tajam. Banyak ubat, faktor tak sebelum sempat. Tu dia. Dia ni boleh buat bubuk, dia kata. Dia habaq begitu kat kawan dia. Apa tak aku? Umur 55 saya tak tahu. Bila reunion umur 20-an, hamil nak nikah, seorang hari kawan kita tak kahwin. Umur 25, 26 tu. Umur 30 reunion jumpa balik. Anak berapa orang? U2, U3, U2, U3, U4. Umur 55 baru jumpa balik. Awak marning kaki gaul. Marning kaki gaul. Yang dia rahmati Allah. Kawan ni jalan tak betul lagu ni. Awak orang dulu ni. Dia tarik hari tu. Tapi silaturahim tu mudah-mudahan Allah bagi kesihatan. Allah bagi rahmat, Allah bagi ni rezeki yang melimpah ruah dengan 2 syarat ni. Rezeki umur berkat pada diri kita. Dengan sebab apa? Silaturahim. Jadi tuan sebagai kuliah subuh, dia kuliah subuh ni kali malam tuan. Ada benda kita boleh bawa balik dan kita amalkan. Jadi tuan 40 minit alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati dan merahmati hidup kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan